Mari kita persiapkan diri kita untuk menenangkan diri, untuk mempersiapkan diri kita untuk akan memulai ibadah sebentar lagi. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, suci,
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Mari kita memenuhi undangan Tuhan untuk datang ke hadapannya, memuji dan menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian, hatiku memuji namanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jikalau kami dapat bernafas saat ini, dapat berdiri di hadapan-Mu pagi ini semata-mata karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tiada satu hal pun dalam diri kami maupun dalam hidup kami yang layak untuk mendapatkan kasih anugerah-Mu itu. Penyertaan-Mu dalam hidup kami ini nyata ya Bapa. Pemeliharaanmu sempurna di dalam hidup kami. Dengan segala membawa persoalan hidup kami dan pergumulan kami, serta dengan segala ucapan syukur yang dapat kami naikkan, kami datang pada hari ini untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Mohon kiranya Roh Kudus menolong agar kami dapat beribadah dengan segenap jiwa, hati, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap. Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 8, ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya.
Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang bangkit melawan Dia, dan musuh-musuhnya dihalaunya ke tempat yang gelap. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali jatuh ke dalam dosa, mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Marilah kita tenangkan diri sejenak, memohon ampun atas dosa-dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya Bapa, Engkau telah mendengar segala pengakuan dosa kami. Kami tidak mungkin mampu menghadapi kemarahan-Mu dan hukuman dari-Mu. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Kami mohon juga Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga Engkau berkenan akan hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita telah mengakui dosa kita dan kita yakin Tuhan juga telah akan mengampuni dosa kita. Maka itu kita naikkan dengan kita mau memuji Dia dengan menaikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Chilson Fuad, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian pujian persembahan dari Komisi Wanita. Silakan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. 主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Saudara-saudara, saya bersyukur sekali pada hari ini boleh beribadah dan melayani bersama dengan saudara. 我今天非常高兴能够和弟兄姐妹们一起来侍奉主。 Saya membawa salam dari STT Amanat Agung tempat saya melayani Tuhan sekarang. 我现在在大使命神学院侍奉，带来他们的问候。 Dan juga membawa ucapan terima kasih dari STT Amanat Agung atas dukungan saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di seminari kami. 也向弟兄姐妹们致谢，因为你们对我们神学院的支持和帮助。 Kiranya Tuhan membalas apa yang sudah saudara kerjakan buat pekerjaan Tuhan melalui STT Amanat Agung. 愿上帝赐福弟兄姐妹们，借着大使命神学院的服侍。 Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. 还没有听到之前，让我们低头祷告，求上帝帮助我们。 Kami bersyukur kepada Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa ada dan besar di dalam kehidupan kami. 主啊，我们向你献上感谢，因为你在我们生命中不住的帮助，并且赐福我们。 Engkau selalu menuntun dan membimbing kehidupan kami sampai pada hari ini. 你总是带领引导我们的人生，一直到如今。 Dan Engkau izinkan kami pada hari ini boleh berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan di dalam ibadah ini. 今天早晨，你允许我们可以在这里一起来敬拜主， Dan kami di dalam ibadah ini ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. 并且我们有机会来聆听你的话语。 Kiranya Roh-Mu yang kudus berkuasa di tengah-tengah kami. 愿圣灵在我们当中掌权， Sehingga firman Tuhan yang diberitakan ini boleh menghiburkan hati kami. 以致所传讲的信息可以来坚固我们的信心， Boleh menegur kami, bahkan boleh mengubahkan hidup kami. 可以来督责、教导、提醒我们，并且改变我们的生命。 Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berfirman kepada kami sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. 主啊，我们恳求你向我们说话，因为我们你的儿女们都已经预备好要聆听。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. 奉我们的救主耶稣基督的名祷告，感谢。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan di dalam Nahum pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. 请大家打开圣经，拿红书第1章第1到第8节。 Nahum pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. 拿红书第1章第1到第8节。 Pertama-tama dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan di dalam Nahum pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-8. 先用印尼文读，然后用华语读。 Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. 论尼尼微的末世，就是以勒哥斯人拿红所得的末世。耶和华是祭邪施暴的上帝，
耶和华施暴大有愤怒，向他的敌人施暴，向他的仇敌怀怒。耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。他乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土。他斥着海，使海干了，使一切江河干涸。巴山和加密的树林衰残，黎巴嫩的花草也衰残了。大山因他震动，小山也都消化，大地在他面前凸起，世界和住在其间的也都如此。他发愤恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的愤怒如火倾倒，磐石因他崩裂。耶和华本为善，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠他的人。但他必以仗义的洪水淹没尼尼微，又驱逐仇敌进入黑暗。 Demikian firman Tuhan. 这是上帝的话语。 Saudara, mungkin banyak di antara saudara yang tahu siapa itu Barack Obama. 也许在我们当中，很多人都知道谁是 Barack Obama。 Dia itu adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-44. 他就是美国第44届的总统， Dan dia juga adalah Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. 他也是在美国第一位黑人当总统。 Dia adalah orang yang berpendidikan tinggi dan sukses sekali di dalam hidupnya. 他是一个受过高等教育的人，并且在他的一生中很成功。 Nah, walaupun ada banyak orang yang tahu tentang Barack Obama, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Barack Obama itu punya seorang adik yang hidup di dalam kemiskinan. 尽管很多人都知道 Barack Obama， 但是不多人知道他有一个弟弟是活在贫困当中。 Nama saudaranya itu adalah George Obama. 他的弟弟名叫 George Obama。 Sementara kokonya itu seorang presiden tinggal di gedung kepresidenan, gedung putih yang megah dan nyaman itu, George itu harus tinggal di sebuah gubuk yang sangat jelek di pemukiman yang sangat kumuh. 虽然他的哥哥是美国总统，住在白宫一个很宏伟的宫殿里，过着很富有的生活，但是他的弟弟 George Obama 却活在一个贫穷的地方。 George Obama ini bukan hanya miskin saudara, tapi dia juga tidak punya pendidikan yang tinggi. George Obama 不单是很贫穷，他也没有受过好的教育。 Kalau kokonya itu lulus dari sekolah terbaik di Harvard, saudara, adiknya ini umur 15 tahun, sudah putus sekolah, sudah tidak menikmati pendidikan. 哥哥是就读于美国最出名的哈佛大学，但是他的弟弟 George Obama 15岁的时候已经辍学了。 Dia tidak sekolah, dia suka berantem, saudara, dia lalu ikut menjadi anggota sebuah geng yang berandalan. 他没有受教育，并且他参加了一个流氓的团体，他很爱打架。 Bahkan dia pernah masuk penjara karena dia berkali-kali itu melakukan perampokan dengan senjata api. 而且他有好几次被关入监牢，因为他用枪械去抢劫。 Ia pernah juga ditangkap oleh polisi karena pakai narkoba, saudara. 他也曾经被警察抓，因为他用了毒品。 Bukan hanya pakai narkoba, tapi dia juga suka minum minuman keras, mabuk-mabukan tiap-tiap hari, saudara. 他不单单是用毒品，并且他每天也酗酒、醉酒。 Kehidupan kedua saudara ini seperti langit sama bumi jauhnya. 这两个兄弟的生活就好像天渊之别， Berbeda sekali, padahal mereka lahir dari ayah yang sama. 他们的生活非常的不同。其实他们是出生在一个同样的家庭里。 Tapi yang satu bisa begitu sukses, begitu berhasil. Tapi yang lainnya begitu kacau hidupnya, begitu penuh dengan kebobrokan. 一个是非常的成功，在万人之上，但是一个生活却穷困潦倒。 Nah, saudara, itu adalah kehidupan. 这就是生活。 Orang dari keluarga yang sama, saudara, bisa punya nasib yang beda. 从同样的家庭里出生的人，能够有不同的命运。 Dari sekolah yang sama, 从同样的学校， dari gereja yang sama, 从同样的教会， dari kampung yang sama, 从同样的乡村， ngomong bahasa yang sama,
同样的语言， dari kondisi ekonomi yang sama. 同样的经济状况， Tapi perjalanan hidupnya, saudara, bisa begitu beda. 但是他们的人生道路却可以非常的不同。 Sudah seringkali perbedaan antara hidup satu orang dengan orang yang lainnya itu terjadi karena apa yang orang tersebut lakukan di dalam hidup mereka. 一个人和其他的人，他们的生活环境不同，可能是因为他自己所作所为。 Ada orang kaya yang asalnya adalah sebenarnya dulunya miskin, saudara. 有很多有钱人、富有的人，他们其实以前也是贫穷的。 Tapi karena dia bekerja keras, hidupnya dengan disiplin, membuat pilihan-pilihan yang bijak di dalam hidupnya, lalu kemudian dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. 但是因为他们殷勤奋斗，并且他们有在生活中有智慧、有正确的选择，所以后来他们就成功了。 Tapi ada orang yang sebenarnya hidupnya baik dan berhasil, tetapi karena pilihan hidup yang salah, membuat hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka harus mengalami banyak kegagalan dan penderitaan di dalam hidup mereka. 但是也有一些人虽然出生好，但是因为他们在生命中做出了错误的选择，并且做了一些坏事，以致最后他们的人生失败了。 Jadi saudara kita itu bisa hidupnya baik dan penuh berkat Tuhan, atau kita bisa hidupnya penuh masalah dan seperti dikutuk oleh Tuhan. Itu karena apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. 我们的生活可以很顺利、很成功，也可以是好，似乎得到了上帝的咒诅。那一切都是因为我们在生活中自己所做的行为。 Itulah yang saya kira terjadi pada sebuah kota yang barusan tadi kita baca yang namanya kota Niniwe itu, saudara. 这也是发生在我们刚才所读的一个城市，就是叫做尼尼微的城市。 Mungkin saudara berpikir kita pernah dengar kota Niniwe dari mana ya? 也许弟兄姐妹们想，我们曾经在哪里听过尼尼微城这个名字？ Mungkin kita pernah dengar tentang kota Niniwe dari kisah Nabi Yunus, saudara. 也许我们是通过先知约拿的故事听到尼尼微。 Jadi kalau kita baca Alkitab kita di dalam kitab Yunus, di sana diceritakan bahwa penduduk kota Niniwe itu begitu jahat, saudara, dan kejahatan mereka begitu besar sampai datang ke hadirat Tuhan. 如果我们读约拿书，我们知道当时尼尼微城的人是行恶道，并且行强暴的，以致他们的恶行达到了上帝的面前。 Lalu Tuhan utus Yunus untuk memberitakan penghukuman dari Tuhan dan berkata dalam 40 hari kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. 然后上帝就差遣约拿要去警戒尼尼微城的人，如果你们不悔改，在40天之内，这个城市必将被倾覆。 Singkat cerita, saudara, Yunus melarikan diri, tapi kemudian akhirnya dia pergi juga ke kota Niniwe untuk memberitakan berita penghukuman dari Tuhan ini. 开始的时候，约拿他逃避，他不愿意去尼尼微，但是后来他也去尼尼微宣告这个悔改的信息。 Ketika penduduk Niniwe dengar firman Tuhan ini, saudara, Alkitab berkata mereka semua di dalam kota itu, mulai dari yang paling kecil sampai paling tua, mulai dari rakyat jelata sampai rajanya, mereka semua berdoa, berpuasa, minta ampun sama Tuhan. Mereka bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 当尼尼微城的人听到这个信息的时候，从合城，从最小的一直到最大的，从最低的平民一直到国王，他们大家都披麻戴灰悔改在上帝面前。 Dan karena pertobatan mereka begitu sungguh-sungguh, Tuhan kemudian akhirnya bermurah hati kepada mereka dan memberikan kepada mereka belas kasihan. 因为看到尼尼微城的人，大家都愿意真心诚意的悔改，上帝就后悔，不将他所命定的刑罚降给他们。 Kitab Nahum yang barusan kita baca tadi itu adalah kelanjutan dari kisah Yunus, saudara. 我们刚才所读的拿红书，就是约拿书的续篇。 Banyak orang tidak tahu Nahum ini kelanjutan kitab Yunus. 很多人不知道拿红书是接连约拿书以后的。 Tapi kisah Yunus itu belum berakhir, saudara. Kisah Niniwe belum berakhir di kitab Yunus, masih lanjut di kitab Nahum. 但是其实
尼尼微城的故事没有结束在约拿书，在拿红书又在持续下去。 Jadi kitab Nahum ini menceritakan apa yang terjadi kepada Niniwe kurang lebih 100 tahun setelah peristiwa Yunus. 拿红书讲的是在约拿书以后100年的尼尼微城。 Ternyata setelah Niniwe itu menerima kemurahan Allah ketika mereka itu bertobat dan merubah hidup mereka lalu tidak jadi dihukum oleh Tuhan, keturunan mereka saudara, anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, mereka kembali kepada kehidupan yang jahat di mata Tuhan. 当时尼尼微城的人民因为在上帝面前悔改，离开他们的恶道，所以上帝就怜悯他们，不降罚于他们。但是他们的后代、他们的子孙却又回到以前的恶行。 Tadinya papa mama mereka, kungkung popo mereka itu bertobat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka berubah hidupnya, mereka mencari kemurahan Tuhan. 以前他们的公公婆婆、父母亲悔改，离开他们的恶道，寻求上帝的怜悯。 Tapi anaknya, cucunya, mereka kembali berbuat kejahatan di dalam hidup mereka. 但是他们的子孙在他们的生活中又回到行恶道。 Mungkin mereka pikir begini saudara. 也许他们这样想： Dulu juga nggak dihukum sama Tuhan. 以前上帝没有刑罚， Dulu aja Tuhan begitu baik nggak menghukum. 以前上帝那么好， Jadi Tuhan juga pasti nggak akan hukum kita sekarang kalau kita melakukan kejahatan. 现在我们行恶，上帝也不会刑罚我们的。 Maka mereka kembali berbuat jahat dalam hidup mereka bertahun-tahun saudara sampai hampir 100 tahun. Dan tidak terjadi apa-apa kepada hidup mereka. 所以他们又恢复恶行，好几年以后甚至100年也没有发生什么事。 Saudara pernah nggak saudara melihat orang yang demikian saudara? 我们曾经在我们周围看到这样的人吗？ Atau pernah nggak saudara mengalami hal yang demikian di dalam hidup saudara? 或者我们自己在我们的生活中曾经经历到这样的事？ Saudara, makanya ada banyak orang termasuk orang Kristen yang terus berbuat jahat di dalam hidupnya karena merasa Allah nggak mau hukum saya kok. 有一些人，包括基督徒，他们觉得虽然我有犯罪，但是上帝也没有刑罚我呀。 Saudara, orang-orang seperti ini hidupnya nyaman-nyaman saja. 这些人他们过得很舒适， Mereka punya uang saudara. 他们有钱， Hidup mereka lancar-lancar. 他们的生活很顺利， Mereka sehat-sehat. 身体健康， Anaknya pinter-pinter di sekolah. 孩子们读书也很好，很 Usaha 聪明， mereka maju. 他们的事业也是很成功。 Walaupun setiap hari melakukan kejahatan dan dosa di dalam hidup mereka. 虽然在他们的生活中每天都犯罪作恶， Kalau hari Minggu mereka mungkin pergi beribadah di rumah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. 也许在礼拜天他们会来教会来侍奉主， Tapi dalam hidupnya melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. 但是在生活中却做了在上帝面前看为可恶的事情。 Mereka korupsi, mereka peras orang miskin, mereka ambil yang bukan punya hak mereka. 他们贪污、压榨穷人，并且拿不属于他们的东西。 Mereka tidak setia dalam keluarga dan pernikahan mereka. 他们在家庭里、在婚姻里不忠心， Mereka pukul istrinya. 打妻子， Mereka peras dan tindas karyawannya. 并且欺压他们的职员。 Tetapi mereka hidupnya baik-baik saja saudara. 但是他们的生活却很好， Mereka menikmati segala kesenangan yang penuh dosa yang ditawarkan dunia, tapi tidak ada yang terjadi dalam hidup mereka. 他们享受世界所给他们的最终之乐，也没有发生什么事情在他 Mereka 们 tetap 身上。 sehat-sehat saja. 他们身体健康， Uang mereka tetap banyak, bahkan bertambah banyak. 还有很多钱，并且越来越多， Dan semua baik-baik saja. 看起来一切都很好。 Pernah nggak ketemu orang begini saudara? 曾经见过这样的人吗？ Sama seperti orang Niniwe saudara, orang-orang seperti ini mereka lupa saudara ya. Bahwa Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan itu juga adalah Allah yang bisa penuh amarah dan murka kepada orang yang hidupnya penuh dengan dosa. 跟尼尼微人一样，
这些人他们忘记了上帝也会恨恶那些犯罪的人。 Itulah sebabnya saudara, Nahum mengingatkan penduduk Niniwe bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang bisa bermurah hati, tetapi Dia juga Allah yang bisa menunjukkan kemarahannya. Dia Allah yang penuh amarah terhadap dosa dan orang yang melakukan dosa. 所以，拿红就警戒尼尼微人，上帝是祭邪施暴的上帝，并且他要向他的敌人施暴，怀怒。 Maka Alkitab berkata saudara di dalam Nahum, Tuhan itu Allah yang cemburu, Dia pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi tidak sekali-kali Ia membiarkan kesalahan itu tidak dihukum saudara. 就像拿红书第3节说的，耶和华是祭邪施暴的上帝，耶和华施暴大有愤怒，向他的敌人施暴，向他的仇敌怀怒。耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。 Memang saudara, awalnya Niniwe itu mendapatkan kemurahan, belas kasihan dari Tuhan karena pertobatan mereka. 开始的时候，尼尼微人因为他们悔改，他们得到了上帝的怜悯慈爱。 Tapi cepat atau lambat saudara, kemurahan Tuhan itu akan berganti menjadi kemarahan kalau hidup kita dosanya tidak dibereskan. 但是，若是我们生活中的罪没有被解决，那么迟早的是上帝的愤怒，有一天会临到我们身上。 Makanya setelah bertahun-tahun bahkan hampir 100 tahun lamanya mereka berbuat jahat tanpa merasakan akibatnya. Tapi pada akhirnya saudara, kemurahan Tuhan itu berubah menjadi kemarahan Tuhan. 所以好多年甚至100年过去，尼尼微人不住的作恶，最后上帝的怜悯转变为上帝的愤怒。 Dan kemarahan Tuhan, penghukuman Tuhan itu gak pernah main-main saudara. 上帝的愤怒和报应不是开玩笑的。 Niniwe itu dulu adalah kota terbesar di seluruh dunia. 尼尼微城以前在世界上算是最大的城市， Kota paling kaya, kota paling makmur, kota paling besar, kota paling berkuasa. 一个很有权柄、繁荣富强、富有的城市。 Tapi Tuhan hancurkan kota itu dan kota itu tidak pernah lagi bangkit. Selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun menjadi reruntuhan. 后来因为上帝刑罚这个城市，变成了废墟，几百年甚至几千年以后都没有再兴起。 Saudara, kita mesti ingat bahwa sama seperti penduduk Niniwe, orang itu bisa saja hidup dalam segala dosa dan kejahatan, tapi kehidupannya, keluarganya, bisnisnya, anak cucunya, semua kelihatan baik-baik saja. 从这里我们可以看到，虽然一个人行恶，但是看起来他的家庭、他的事业都很成功，他的儿女们也都很好。 Tapi kejahatan kita saudara, cepat atau lambat, itu akan membawa kemarahan dan murka Tuhan atas hidup kita, keluarga kita. 但是我们的恶行迟早会带来上帝的报应，他要刑罚我们，并且我们的家庭。 Saudara pernah nggak mengalami kemarahan Allah di dalam hidup saudara? 弟兄姐妹们，曾经经历过上帝对你的愤怒吗？ Pernah nggak merasa Tuhan tuh lagi marah sama kita? 你曾经感受到上帝正在对我发怒吗？ Pernah nggak saudara merasa saudara kehilangan berkat-berkat dari Tuhan karena hidup saudara itu tidak berkenan kepada Tuhan? 你曾经感受到，因为你的生活在不蒙上帝喜悦，所以你遭到了上帝的惩罚。 Pernah nggak saudara mengalami pergumulan, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, kematian di dalam keluarga yang rasanya seperti hukuman dari Tuhan? 你曾经遭遇过困难、危险、灾害、疾病，甚至家人去世，你觉得这一切当中是有上帝的管教和刑罚？ Tuhan itu sepertinya menutup pintu berkat dalam hidup kita. Bahkan tangan Tuhan itu begitu keras menekan kita, bahkan memukul hidup kita.
上帝似乎关上了他恩典的门，甚至他的手压在我们身上，多么的沉重，他刑罚我们的生活。 Kesusahan dan penderitaan, persoalan datang silih berganti dalam hidup kita, nggak pernah selesai. Karena kita tahu bahwa kita hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. 上帝的一切，我们在生活中遭遇到一切的困难，因为我们醒悟到我们的生活不蒙上帝的喜悦。 Kita merasa sepertinya Tuhan tidak lagi pelihara hidup kita, Tuhan tidak lagi mengasihi kehidupan kita dan keluarga kita. 我们觉得似乎上帝不爱我们，上帝不再赐福我们了。 Saudara pernah nggak merasa seperti itu? 弟兄姐妹们，你曾经感受到这样吗？ Atau mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang menanggung kemarahan Allah di dalam hidup saudara karena dosa dan kejahatan yang saudara perbuat di dalam hidup saudara. 或者今天在我们当中，有的弟兄姐妹，因为你所做的罪行，你要担当上帝在你的生活中给你的惩罚。 Kalau saudara ada yang sedang mengalami kemarahan Allah, 如果有人正在经历上帝的愤怒的话， atau mungkin ada saudara yang belum alami tapi satu hari nanti saudara mengalami kemarahan Allah di dalam hidup saudara. 或者你没有经历过上帝的愤怒，但是有一天，也许以后你会经历到上帝的愤怒在你身上。 Saya mau saudara ingat satu hal di dalam hidup saudara. 我要大家记住一件事， Satu hal yang penting yang saudara nggak boleh lupa kalau saudara sedang menanggung kemarahan Tuhan. 一件事你永远不要忘记，如果你遭受到上帝的愤怒的话， Kita, saudara, tidak harus menanggung kemarahan Allah di dalam hidup kita. 我们其实不必承受上帝在我们生活中的刑罚。 Karena ada satu pribadi yang sudah menanggung segala kemarahan dan murka Allah di dalam hidupnya. 因为有一位他已经担当了上帝在我们生活中的愤怒和刑罚。 Ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib, saudara, dia menanggung kemarahan Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Supaya saudara, kita itu bisa dilayakkan datang ke hadapan Tuhan, boleh mencari dan menerima kemurahan dari Allah. 当主耶稣被钉在十字架上的时候，他已经担当了上帝在我们身上的一切愤怒和刑罚，以致我们可以来到上帝的面前，得到他的怜悯和慈爱。 Kita yang tadinya musuh, seteru Allah, sekarang bisa menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. 我们以前是以上帝为敌的，但是现在我们可以来到上帝面前，成为他所爱的儿女。 Saudara, memang saudara sebagai anak-anak Allah kita masih bisa melakukan kesalahan dan dosa di dalam hidup kita. 虽然我们成为上帝的儿女了，但是在我们的生活中，我们还是能够犯罪。 Bahkan saudara, Tuhan bisa menghajar kita, memukul hidup kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 甚至若是我们做了不讨上帝喜悦的事，他会刑罚我们，会管教我们。 Tapi di dalam kemarahan Allah atas dosa kita, kita bisa tetap percaya saudara bahwa kemurahan Allah itu tetap ada. Dan ia akan menerima kita kembali dan memberkati hidup kita kalau kita bertobat dan berubah. 虽然上帝因我们的罪行刑罚管教我们，但是我们可以深信上帝主耶稣的救赎，使我们如果我们悔改的话，我们仍然可以得到上帝的怜悯和恩典和慈爱。 Itulah sebabnya Ibrani pasal 12 berkata begini saudara, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Sebab di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak. 正如同在希伯来书12章所说的，你们所忍受的是上帝管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？
管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是失子，不是儿子了。 Saudara, saya punya 2 anak yang masih kecil, saudara. 弟兄姐妹们，我有2个小孩， Yang pertama itu laki-laki, umurnya baru 8 tahun. 大的是儿子，才8岁； Yang kecil itu perempuan, umurnya 6 tahun. 小的是女儿，才6岁。 Saudara kalau punya anak kecil di rumah, saudara pasti tahu susahnya mendidik seorang anak ya. 弟兄姐妹们，你们若有小孩在家里，就会知道，教育孩子是多么的难。 Dulu belum jadi papa, saya lihat anak nakal, kok nggak bisa ngurus anak ya? Kita dalam hati kan begitu ya, kok nggak bisa ngurus anak gitu. 以前还没有当爸爸的时候，你觉得，哎呀，怎么连管教孩子都不会？ Nah sekarang kita jadi papa, kita tahu susahnya ngajarin anak itu. 但是你当了父母亲，你就会感受到教育孩子是多么的不容易。 Seringkali kalau mereka buat salah, sebagai orang tua kita akan menegur mereka, mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. 当孩子们做错事的时候，我们就会告诉他们、教训他们，让他们不要再犯错。 Tapi kan seringkali ngomong baik-baik itu nggak cukup, saudara. 但是往往我们好好的说还不够， Kadang-kala kita perlu disiplin anak kita lebih keras. 我们需要更严厉一点来管教他们。 Misalnya suaranya lebih kenceng ngomongnya. 比方说，你提高你的声音， Bahkan kita perlu hukum mereka. 而且我们要管教他们。 Nah satu kali saudara, saya marah besar sama anak saya yang nomor 1 itu, yang cowok itu. 有一次，我向我的儿子发脾气， Saya lupa salahnya apa, tapi saya ingat marahnya saudara. 我忘记了是为了什么事情，但是我记得那个时候我发 Saudara 怒 pernah 了。 gitu nggak saudara ya? Udah marah, lupa marahnya, tapi marahnya masih ada gitu. 有时候我们生气了，但是忘记了是为了什么事。 Dan sebagai hukumannya saudara, saya minta tangannya tuh saya pukul. 为了管教他，我就拿起他的手打他的手心 Nah。kalau pukul anak jangan pukul kepala, jangan pukul badan ya, tangan di sini boleh lah ya. 你打孩子的时候，不要打头，不要打身体，可以打他的手掌。 Seperti biasa setelah saya hukum anak saya selalu akan tanya dia, kamu tahu kamu salahnya apa? 每一次我骂了孩子以后，我就会问他：“你知道吗？你哪里错了 Dia harus sebutkan kepada saya dia salahnya apa. ？”他必须告诉我他哪里做错了。 Setelah dia sebutkan salahnya, kemudian saya mau dia minta maaf. 他知道了他做错什么事，然后我就要他道歉。 Kalau salah sama adiknya, minta maaf sama adiknya. Kalau salah sama mamanya, minta maaf sama mamanya. Kalau salah sama saya, minta maaf sama saya. 如果对我做错，要跟我道歉；如果对他的妈妈或者妹妹做错事，要跟他们道歉。 Lalu singkat cerita dia minta maaf sama saya. 然后他就向我道歉了， Setelah itu saya peluk dia saudara. 我就抱住他， Lalu kita main seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. 我们就一起玩，好像什么都没有发生一样。 Ternyata saudara, dari jauh anak saya yang nomor 2 itu memperhatikan apa yang saya lakukan. 但是我的小女儿远远的观看， Anak perempuan saya ini dengan muka yang terheran-heran, lalu dia datang duduk di samping saya, lalu dia berkata begini. 她满脸惊讶的来到我旁边，坐在我旁边，她问我， Dia bilang, Papa, kenapa Papa tadi marahin Koko, pukulin Koko, tapi sekarang malah peluk Koko dan main sama Koko? 她问爸爸，为什么刚才你跟哥哥生气，你还打他，现在你又跟他在一起玩了？ Ternyata dia nggak mengerti kenapa papanya bisa marah sama kokonya, menghukum kokonya, tapi bisa berubah jadi sayang sama kokonya dan main sama kokonya. Itu begitu cepat sekali, hanya dalam hitungan detik saudara. 他不明白为什么在几秒钟之内，爸爸可以对哥哥生气，打他骂他，但是忽然间又好像一切都没事一样，跟他一起玩。 Lalu saya panggil kokonya sama adiknya, berdua saya kasih tahu begini. 我就把他们2个叫来，对他们说： Saya bilang, Papa marah, tapi Papa tetap sayang. Papa sayang, tapi Papa bisa marah. 我告诉他们，爸爸生气，但是爸爸仍然爱你们；爸爸爱你们，但是爸爸也会生气的。 Papa marah, tapi Papa tetap sayang. Papa sayang,
tapi Papa bisa marah. 爸爸刑罚你们，但是爸爸爱你们。爸爸爱你们，但是爸爸也会生气的。 Saudara, kalimat itu ternyata membekas sekali di hati kedua anak saya itu. 这句话深深的刻在我2个孩子心里。 Sekarang anak saya itu suka senyum-senyum sendiri kalau dia lihat saya habis marah kepada mereka, lalu bisa peluk mereka dan main sama mereka. 所以现在，如果我向他们生气、骂他们以后，能够再次拥抱他们，和他们在一起玩，他们都会发出会心的微笑。 Mereka tahu saudara bahkan di dalam kemarahan papanya tetap sayang sama mereka. 他们明白，虽然爸爸因为他们犯错对他们生气，但是爸爸仍然是爱他们的。 Papa memang marah, tapi bukan karena nggak sayang sama mereka. 爸爸对他们生气，不是因为不爱他们， Tapi untuk setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. 但是每一个错误都会有后果的。 Mereka perlu menyesali perbuatan mereka dan merubah hidup mereka supaya mereka tidak terus berada di dalam kemarahan dan hukuman atas kesalahan mereka. 他们必须懊悔他们的错误，并且改过，以致让他们不活在父亲持续的愤怒里。 Saudara, saya kira begitu juga dengan Bapa kita yang di surga, bukan? 我想，天父对我们也是一样的。 Tuhan tuh memang sayang sama kita, saudara. Tapi tidak mungkin hidup kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan kalau kita hidupnya penuh dengan dosa. 天父爱我们，但是若是我们活在罪恶里，不可能得到天父的喜爱。 Nggak mungkin saudara kita bisa menemukan Tuhan, menemukan berkat, kemurahan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Kalau kita nggak bertobat dan berubah dari hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. 若是我们没有悔改，改正我们错误的生活，那么我们不可能得到上帝的怜悯、慈爱和赐福。 Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang wanita yang tiba-tiba menjadi terkenal di Australia pada bulan Juni tahun yang lalu. 不久前，我读到一篇文章，讲到在澳洲有一位妇女，去年6月份突然间出名了。 Namanya itu Claire Brown. 她名叫 Claire Brown。 Saudara, Claire ini lahir dari keluarga yang cukup kaya, saudara. Claire 出生在一个富有的家庭里， Dia punya ayah yang sukses dalam bisnisnya, saudara. Ayahnya ini kaya karena hasil jadi pemain saham, saudara, investasi. 她的父亲很有钱，因为他炒股票，并且有很成功的投资。 Itulah sebabnya saudara, dari kecil Claire ini tinggal di perumahan yang bagus. Jadi rumahnya itu di kompleks rumah yang bagus, saudara. 所以从小 ，Claire 就住在一个很豪华的地区，住在豪华的房子里。 Dia sekolah di sekolah yang baik di Sydney. 在 Sydney， 他就读一间很好的学校， Semua kebutuhannya tercukupi. 他所有要的一切 Dia nggak 都 pernah 应有尽有。 dia nggak pernah tahu apa itu kekurangan di dalam hidupnya. 他从来没有感受到过缺乏是什么滋味。 Tapi mungkin karena semua kenyamanan yang dia miliki sejak kecil, dia tumbuh besar menjadi seorang anak yang tidak mau kerja. 但是因为他从小环境就很诱惑，所以他从来不愿意工作。 Jadi kalau kita punya anak, kita kasih semua yang dia mau, nanti tumbuh besar bisa jadi anak yang malas dan tidak mau kerja seperti Claire Brown ini. 如果我们对待我们的孩子，他所要的就尽量给他满足，也许他长大以后就像 Claire Brown 一样，不愿意工作。 Karena tidak kerja, saudara, dia terus menerus minta uang sama papanya. 他没有工作，并且一直向爸爸伸手要钱。 Udah dewasa, udah gede, harusnya udah bisa cari uang sendiri, tapi uangnya masih tetap minta sama papanya. 长大以后，其实他可以自己找工作赚钱，但是他仍然一直向爸爸伸手要钱。 Mungkin dia pikir ayahnya itu kaya ya, sehingga dia nggak perlu kerja. Nanti tinggal tunggu papanya mati, dia bisa dapat harta warisan. 也许他想，因为爸爸很有钱，所以他不需要工作。爸爸死了以后，可以留给他一大笔遗产。 Singkat cerita, papanya meninggal dunia tahun lalu, bulan Januari.
去年的1月，他的爸爸去世了， Seluruh harta warisan itu jatuh ke tangan anaknya ini. 他所有的财产都交给他的女儿。 Dia pikir saudara dia bisa hidup enak-enak karena kekayaan ayahnya yang sangat banyak itu saudara. 他以为他可以过很舒适的生活，因为继承了他父亲庞大的遗产。 Jadi papanya wariskan uang yang cukup banyak, 12 juta Australian dollar atau mungkin sekitar 125 miliar rupiah. 他的爸爸留给他的钱有12条澳币，大约是125 M 印尼盾。 Anak itu pikir dia bakal hidup enak sekarang. 他以为他可以过很舒服的生活了， Tapi di dalam surat wasiat papanya itu, papanya bilang begini. 但是没想到在爸爸的遗书里这样写： Harta ini hanya boleh diambil kalau anaknya mau kerja. 这一笔遗产，他的女儿可以得到，如果他要工作。 Jadi untuk dapat semua harta ayahnya itu, saudara dia mesti cari satu kerjaan. 所以为了得到他爸爸的遗产，他必须找一份工作， Kerja apa saja boleh. 什么工作都可以。 Yang penting dia mau kerja. 最重要的是他愿意去工作， Yang penting dia berkontribusi di dalam masyarakat. 重要的是他在社会中有贡献， Yang penting dia tidak malas-malasan hanya menikmati harta ayahnya. 重要的是他不是好吃懒做来享受父亲的遗产。 Tapi aneh bin ajaib saudara. 但是很奇怪的， Claire ini tetap nggak mau kerja. 这个 Claire 仍然不愿意工作， Dan karena dia tidak mau kerja, 因为他没有工作， dia tidak dapat harta warisan papanya. 他不能够继承他爸爸的遗产。 Dia sekarang hidup luntang-lantung saudara. 他现在活得很贫穷潦倒， Hidupnya susah karena nggak punya uang. 他很穷困，因为他没有钱， Dan dia harus hidup bergantung dari bantuan sosial dari pemerintah yang jumlahnya kecil saudara. Nggak bisa dibandingkan dengan harta papanya yang begitu banyak itu. 他必须靠着政府微小的社会津贴来过生活，不能够和他的爸爸的遗产相比。 Dia bisa saja saudara keluar dari semua kesusahannya. Kalau saja dia mau cari satu saja pekerjaan. 其实他可以脱离这样的困境，只要他愿意找一份工作。 Semua harta warisan papanya yang banyak itu bisa menjadi miliknya. Kalau saja dia mau merubah hidupnya. 他爸爸留下了这么多的遗产，他可以承受，只要他愿意改变他的生活方式。 Saudara waktu dengar kisah ini mungkin ada di antara saudara yang pikir ini orang bodoh amat ya. 我们听了这个故事，我们想这个人这么笨啊， Kerja apa aja dapat 125 miliar. 只要做一件工作，他就可以继承125 M。 Bodoh amat nggak mau merubah hidupnya dan cari satu kerjaan untuk menerima harta yang begitu besar nilainya itu. 为什么他愚笨到不愿意找一份工作来继承这么大的遗产呢？ Tapi bukannya hidup kita bersama dengan Tuhan juga seringkali demikian saudara. 但是弟兄姐妹们，我们对上帝岂不是也常常这样吗？ Seringkali kita nggak mau merubah hidup kita nggak mau tinggalin dosa kita. 我们常常不愿意改变我们的生活，我们不愿意放下我们的罪。 Bahkan ketika kita tahu bahwa dosa-dosa kita itu sudah menutup berkat Tuhan di dalam hidup kita dan membuat kita kehilangan kemurahan Tuhan, bahkan kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. 虽然我们知道这些罪就拦阻了我们得不到上帝的祝福，甚至我们也不能够，我们在生活中也失去了上帝的同在。 Kita tetap menghidupi kehidupan kita yang penuh dosa ini saudara. Walaupun kita juga tahu satu hari nanti kita akan berdiri di tatap pengadilan Allah. Mempertanggungjawabkan kehidupan kita dan menerima kemarahan dan murka Allah atas hidup kita. 我们仍然活在罪中，虽然我们知道有一天我们会站在上帝的审判台前，为我们所做的一切事承受上帝的刑罚。 Saudara memang tidak gampang merubah hidup kita. 要改变我们的生活不容易， Memang susah saudara mau tinggalkan dosa dan kesalahan di dalam hidup kita. 我们很难脱离我们生活中的罪行。
Tapi dalam hidup kita, pencarian kita akan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita hanya akan menemukan Tuhan dan kemurahannya kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. 但是若是我们愿意追寻上帝的恩惠、慈爱、怜悯，只有一个，就是要放下，要脱离我们以前一切的罪。 Saudara, saya nggak tahu dosa apa yang saudara pernah buat di masa lalu saudara, yang membuat saudara masih dihantui sampai hari ini. 我不知道，我们以前犯了什么样的罪，一直到今天，这个罪一直来困扰我们。 Saya juga nggak tahu dosa apa yang masih saudara simpan di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara sampai hari ini. Karena saudara rasa saudara tidak bisa tinggalkan kenikmatan dosa itu. 我不知道，是什么罪一直来影响、来捆绑你们的心，因为你觉得你无法脱离它。 Bahkan kita mungkin hidup sebagai orang yang munafik, saudara. 甚至我们成为一个假冒伪善的人。 Kita pergi ke gereja, kita melayani Tuhan, jadi pengurus, bahkan jadi majelis, bahkan jadi hamba Tuhan, saudara. Tetapi kita punya dosa yang kita sembunyikan rapat-rapat, saudara. Tidak ada yang tahu. 我们去教会，甚至我们服侍主，我们做这位做这事，甚至是做神仆，但是在我们的内心深处，我们却深深的隐藏我们的罪。 Kita sembunyikan dalam-dalam sehingga majelis gereja nggak tahu, jemaat nggak tahu, keluarga nggak tahu, bahkan istri suami pun tidak tahu. Tapi kita tahu hidup kita begitu bobrok walaupun di luar kelihatan begitu rohani. 我们把我们的罪深深的隐藏起来，也许我们的丈夫、妻子或者教会的这些长老、神仆们都不知道这些罪。 Tapi saudara tahu bahwa kemurahan Tuhan itu tidak ada di dalam hidup saudara. 但是你自己知道，上帝的怜悯没有在你的生活中。 Saudara tahu Tuhan itu sedang menahan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara. 你心里知道，上帝正在他不把他的恩惠、慈爱、怜悯赐给你。 Saudara, kalau ada orang seperti itu di antara kita hari ini, saudara, Tuhan mau memberikan kesempatan kedua buat saudara dan saya. 若是在我们当中有这样的人，今天上帝要怜悯，要帮助你。 Tuhan mau berikan pengampunan itu, kemurahan itu. Tuhan mau kembali memberkati hidup saudara dan saya. 上帝要把他的赦罪之恩、他的怜悯、慈爱赐给你，他要赐福你的生活。 Saudara, firman Tuhan di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 tadi berkata, Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan dan ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. 上帝说，上帝是本为善的，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠他的人。 Tuhan itu baik, saudara. Dia mau memberikan kemurahan itu kepada saudara. 耶和华本为善，他要把他的怜悯慈爱赐给我们。 Kalau saudara punya pergumulan, persoalan, permasalahan yang begitu berat dalam hidup saudara, Alkitab berkata Tuhan itu tempat pengungsian kita yang mengalami kesusahan. 若是在你的生活中，你遭遇到很沉重的困难和报复，但是圣经告诉我们，上帝是人的保障，在患难的日子。 Kalau kita mau bertobat, mencari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, disitulah kita akan menemukan Tuhan dan kemurahan Tuhan. 让我们回到上帝的怀抱，让我们向他认罪悔改，并且在投靠他的人是有福的。 Pertanyaannya cuma adalah apakah kita mau terus hidup di dalam kemarahan Tuhan karena dosa-dosa kita, ataukah kita mau mencari Tuhan dan hidup di dalam kemurahan Tuhan seumur hidup kita. 问题是我们是要活在最终，并且得到上帝的刑罚，或者我们要悔改归向他，得到他一生对我们的怜悯和慈爱。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang selalu nyata dan besar di dalam hidup kami.
天父，我们感谢你在我们的一生中对我们所施的怜悯和慈爱。 Bahkan ketika hidup kami tidak berkenan kepada Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kami kembali kalau kami mau bertobat dan berubah. 甚至当我们还犯罪的时候，你张开你的双手，愿意接受我们。若是我们肯悔改， Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu di dalam ruangan ini yang hari ini sedang menanggung kemarahan dari Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada mereka. 主啊，若是在我们当中有人还在承受上帝的刑罚和管教，你的仆人恳求你帮助他们，让他们愿意悔改，接受主的怜悯。 Biarlah kuasa Roh Kudus yang menginsafkan hati kami untuk kembali mencari Tuhan dan meninggalkan kehidupan kami yang lama. 愿圣灵提醒我们，使我们愿意远离我们的恶行，并且归回到上帝的怀抱。 Oh Tuhan, kami sungguh tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami. 主啊，我们靠着自己的力量什么都不能做，求主帮助我们，加添我们力量。 Dan biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami hanya melihat kemurahan dan kemurahan Tuhan semata. 让我们一生都能够感受到主的恩典不住的赐给我们。 Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat di tempat ini. 主啊，你的仆人为所有的信徒祷告。 Kalau ada yang bergumul dengan berbagai persoalan, permasalahan dan penderitaan, kiranya tangan Tuhan Engkau berbelas kasihan dan memberi kelepasan kepada mereka. 若是有面对困难、困境或危险灾害的，求主怜悯他们，释放他们，拯救他们。 Berkatilah Tuhan setiap orang yang ada di dalam ruangan ini, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, dan juga pelayanan mereka. 愿主赐福每一位在座的弟兄姐妹们，也赐福他们的家庭和他们的侍奉。 Dan seumur hidup kami semua Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. 让我们一生一世都能够荣耀主的名。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢天父， Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. 我们感谢祷告是奉我们的救主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus berkati saudara. 主耶稣赐福弟兄姐妹。 Keselamatan kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma buat kita. Dan itu dikarenakan kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita naikkan pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebenaran-Nya.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Tetapi juga kami punya Allah yang bisa murka bagi kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami boleh menikmati terus-menerus kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami dan bukan berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan kami terus percaya bahwa Engkau selalu berikan yang terbaik kepada kami. Engkau memberikan hikmat jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Jikalau ada yang sakit, kiranya tangan kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang yang buta, yang mengusir roh jahat dari orang yang dirasuk. Kuasa itu juga tidak pernah berubah sampai pada hari ini. Biarlah kami boleh meyakini bahwa di dalam pergumulan-pergumulan kami dengan kesehatan kami punya Tuhan yang punya kuasa yang kekal selama-lamanya. Kami berdoa sedang bergumul dengan masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah usaha. Sekali lagi kami percaya bahwa Allah juga Allah yang panjang tangan, yang akan memberikan tuntunan kepada kami, memberikan jalan keluar untuk melepaskan diri dari segala beban, dari segala pergumulan, dari segala kesulitan yang kami hadapi. Bapak, kami berdoa terus buat pekerjaan Tuhan di GPMRI, bahkan di GPMRI di seluruh Indonesia. Engkau sudah memimpin GPMRI kemurnian sampai hari ini. Bahkan juga memimpin seluruh GPMRI yang ada di Indonesia sampai pada hari ini. Itu artinya Tuhan terus bekerja, Tuhan terus memimpin, menyertai pelayanan Tuhan di Indonesia ini melalui GPMRI. Kami mendoakan setiap jemaat GPMRI di seluruh Indonesia yang ada di kota, di desa, bahkan yang ada di pedalaman. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus menikmati berkat Tuhan, yang menikmati kemurahan Tuhan dan bukan murka Tuhan. Artinya memiliki hidup yang setia kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus aktivis gereja. Biarlah Tuhan terus pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan, untuk menghadirkan kemurahan Tuhan di bumi ini melalui kehidupan kami, dimanapun kami berada, melalui GPMRI. Sehingga setiap orang boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dan bukan murka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami semua yang hadir, baik yang muda, yang senior, yang wanita maupun yang pria. Kami serahkan diri kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi iman kami kepada Tuhan di tengah-tengah pergolakan dunia, tantangan dunia yang tidak pernah berubah. Kami tetap tidak berubah juga di dalam iman kami kepada Tuhan. Meyakini bahwa pertolongan kami datangnya adalah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mau ingat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dan segala kemurahan-Nya. Kita ingin bersyukur untuk hal itu. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang telah kami nyanyikan, Kau memang sangat baik terhadap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. 1 minggu kemarin, kami boleh lewati, kami boleh lalui sampai saat ini. Kami kembali lagi ke rumah Tuhan, ini semua karena berkat dan anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang untuk mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati agar bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, akhirnya boleh terus berkenan dan boleh terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, kita akan menyambut seorang ibu yang baru pertama kali hadir, yaitu Ibu Vina. Silakan berdiri kalau ada di mana Ibu Vina. Ya, silakan. Ya, selamat datang di gereja kami, GPM Kemurnian. Ya,
Silakan duduk lagi, Bu. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa bulan keluarga pada bulan Agustus telah berjalan dengan baik, dan kita akan melihat cuplikan kegiatan bulan keluarga melalui video berikut ini. Mari kita bersatu, bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Ya, kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat GPMD Kemurian mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Chelson Fuad yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah 1 maupun ibadah 2 pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam kehidupan pelayanan keluarga. Saudara-saudara, STT Saat Malang kembali mengadakan Saat Youth Camp pada tanggal 27 sampai 30 Desember 2023 di Saat Malang. Nah, untuk anak-anak remaja yang berusia 15 sampai 22 tahun. Nah, temanya adalah The Victorious Story, Hope for Our Victories. Nah, biaya pendaftaran saudara bisa lihat itu 800.000 sampai per orang sampai tanggal 14 Oktober. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja atau cucu-cucu, silakan didorong untuk ikut acara ini. Pendaftaran kepada Guru Injil Roslani. Lalu yang berikutnya, STT Amanat Agung juga melakukan penerimaan mahasiswa baru, ya hamba Tuhan penuh waktu. Itu adalah panggilan khusus dari Tuhan untuk orang-orang tertentu. Andakah orang tersebut? Ya. Atau anak andakah yang orang tersebut? Gumulkan dan doakan serta konsultasikan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, mempersiapkan anak-anak muda untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, baik itu di GPMRI ataupun dimanapun, melalui pendidikan sekolah teologi secara khusus di STT Amanat Agung. Yang berikutnya adalah minggu depan kita akan kembali mendengarkan khotbah dengan tema ketika peringatan Tuhan diabaikan. Saudara-saudara, minggu pertama kita membahas kitab Hosea. Hari ini kitab Nahum, dan minggu depan kitab Amos. Ini adalah kitab yang dikategorikan di dalam Alkitab itu nabi-nabi kecil. Ya, jadi kita akan terus belajar dalam beberapa minggu ini tentang nabi-nabi kecil, dan minggu depan tentang Amos. Ketika peringatan Tuhan diabaikan, dengan pembicara Guru Injil Roslani, dan dengan dua pertanyaan refleksi. Yang pertama adalah mengapa Tuhan mau memberikan peringatan? Dan apa akibatnya jika saya mengabaikan peringatan Tuhan? Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah pada minggu depan. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Silakan jemaat bersaat teduh.